KPM. Konsep gagasan Malaysia, perkembangan idea dan usaha pembentukan konsep gagasan Malaysia. Pembentukan Malaysia, kita ada konsep gagasan Malaysia, perkembangan idea. Sekali lagi, pembentukan Malaysia, kita ada konsep gagasan Malaysia, kita ada perkembangan idea. Okay. Konsep gagasan Malaysia, perkembangan idea. Azhar. Puan, Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Rajin menghafal tu. Itulah Puan. Ya Allah, exam peperiksaan dah dekat dah Puan. So sekarang ni sebab saya tengah hafal pembentukan Malaysia ni Puan. Tak dapat masuk-masuk lagi Puan. Saya ingat dua je tadi. Konsep gagasan Malaysia, pembentukan itu pun silap, perkembangan idea. Itulah patutlah pun nampak berkobar-kobar menghafal lah. Semangat Nampak stres dekat situ. Ya, nampak stres. Sangat tertekan Puan. Ada tips ke Puan? Dia macam ni lah Azhar. Untuk ini mata pelajaran apa tadi? Sejarah Puan. Untuk sejarah ni sebenarnya bukan macam ni lah. Kita yang penting Azhar tahu dan faham. Tahu dia punya fakta-fakta yang berkaitan di mana, siapa, tempat, bila, faham semua tu, insya-Allah Azhar akan ingat dan dapat menghuraikan Boleh dengan menjawab, lebih baik. insya-Allah. Kita akan terangkan kalau Azhar rasa tak boleh, Azhar nak tahu lebih lanjut, kita boleh terangkan pada Azhar caranya. Saya nak tahu sangat Puan. Itu saya dah pernah hafal. Rupanya bukan hafal Puan, faham Puan. Ya, bukan menghafal. Okey, baik. Yang penting kena faham je. Okey Puan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Azhar Hilmi. Apa khabar kepada anda semua? Saya harap semua sihat selalu, sihat sejahtera. Saya dah orang kata kurang sikit tekanan. Tadi duk hafal fakta-fakta sejarah. Rupanya bukan hafal. Okey, untuk hari ini kita bersama dengan dua tetamu istimewa kita. Kita bersama dengan Puan Azlina dan Puan Haslinas. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Azhar. Waalaikumsalam Azhar. Sihat Puan? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baik, hari ini sedikit berbeza daripada Sukses SPM yang sebelum-sebelum ini kerana hari ini kita nak tahu berkenaan dengan format baharu Puan ya. Ya. Untuk mata pelajaran sejarah. Tu ada yang tengah hafal tu kat rumah. Puan kata tadi bukan hafal, faham kan? Okey. Baik Puan. Tapi sebelum kita nak mulakan sesi kita pada hari ini, kita nak bagi tahu berkenaan dengan format baharu SPM untuk mata pelajaran sejarah ni. Seperti biasa kita masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19. Saya dan dua orang tetamu istimewa kita, kami menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Kami pakai pelitup muka dan kita ada gel pembasmi kuman. Silakan untuk digunakan Puan. Ini ada juga murid-murid tanya dekat rumah ni. Silakan Puan. Ada yang tanya dekat rumah, kalau tak ada gel pembasmi kuman macam mana abang? Okey, kalau tak ada gel pembasmi kuman, anda boleh sahaja gunakan air dan juga sabun. Objektifnya sama seperti saranan pihak berkuasa untuk kita menjaga kebersihan kita. Baik Puan, kita dah tahu tadi tips awal untuk mereka yang mungkin tengah menghafal tadi rasa dah lega. Wah, tak payah hafal rupanya. Kan saya pun bila tahu tu rasa macam nak patah balik lah Puan. Nak ambil balik untuk soalan mata pelajaran sejarah Boleh, ni. tak ada masalah. Tapi sebab bila dengar format baharu ni Puan, mungkin dia berbeza dengan yang sebelum-sebelum ni. Mungkin sebagai awalan ni Puan, kita nak tahu berkenaan dengan format baharu untuk mata pelajaran sejarah ni, adakah banyak perbezaannya, adakah lagi susah ataupun lagi senang? Silakan Puan. Baiklah. Baik. Okey, Puan kena tekan bawah Puan. Untuk next yang button tu. Okey, yes. Silakan Puan. Boleh Puan? Itu, ya. Baik Puan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Saya Haslina Sanapi dari Kementerian Pendidikan Malaysia akan membicarakan tentang format baharu
bagi mata pelajaran sejarah yang berkod nombor 1249 untuk peperiksaan sijil pelajaran Malaysia mulai tahun 2021. Baik, apa khabar semua? Alhamdulillah sihat Puan. Alhamdulillah. Diharapkan semua akan berada dalam keadaan sihat dan ceria sentiasa dalam situasi pandemik ini. Jadi walau bagaimana sekalipun proses pembelajaran kita akan tetap berlangsung dari masa ke semasa. Baik. Jadi untuk menjalani proses pentaksiran bagi dalam situasi COVID ini, kita akan membicarakan hari inilah tentang format baharu mata pelajaran sejarah 1249 ya. Okey. Baik Puan. Okey, seterusnya untuk makluman semua, peperiksaan sijil SPM bagi mata pelajaran sejarah ini adalah yang pertama akan dimulakan pada tahun ini yang menggunakan format baharu KSSM untuk tahun 2021. Baik. KSSM, Kurikulum Standard Sekolah Menengah ke Puan? Ya, saya. Oh, okey. KSSM, Kurikulum Standard Sekolah Menengah. Baik. Untuk tahun 2021 ini. Mhm. Okey, seterusnya kita akan melihat Baik. sebelum itu untuk pengetahuan semua, Baik. mata pelajaran sejarah ini adalah mata pelajaran yang wajib lulus ya. Oh, Azhar wajib okey. lulus. Jadi sehubungan dengan itu kita di pihak lembaga peperiksaan Baik. telah memperkenalkan format baharu ini, di mana di sini ingin saya tekankan Azhar, Ya Puan. mata pelajaran sejarah dan juga bahasa Malaysia adalah antara dua subjek wajib lulus. Jadi Puan, sekiranya contoh kalau saya ambil sekali lagi peperiksaan SPM, tetapi andai kata saya tak lulus salah satu, contohnya saya hanya lulus BM tapi tidak sejarah, macam mana Puan? Allah, tu sayang tu. Sebabnya bahasa Malaysia dengan sejarah wajib lulus. Kalau Dapatkan salah sijil satu SPM pun, Okey. jika Baik. salah satu tu lulus, salah satu tak lulus, Yes. masih tak layak untuk dianugerahkan sijil SPM. Jadi memang tak dapat Memang tak sijil Tak dapat lah. sayangnya. Ya. Okey, Tapi, baik Puan. walau macam mana sekalipun, wajib bila Ya. kita kata wajib ni mesti lulus juga. Baik, jadi kalau bila Puan sebut berkenaan dengan wajib lulus, mungkin nak tanya sikitlah Puan, kenapa mata pelajaran sejarah ni sangat penting? Mungkin kita khususkan untuk negara kita lah, sehingga kan diletakkan wajib lulus, kalau tak lulus tak dapat sijil SPM Puan. Okey Azhar, mata pelajaran sejarah ini selalunya sangat dekat dengan kita sebagai warga negara Malaysia ya. Jadi di dalam sejarah kita sebagai rakyat Malaysia, kita harus mengetahui, memahami setiap pengalaman, kenangan, fakta-fakta yang telah berlaku. Cerita sejarah. Baik. Ya, cerita-cerita sejarah yang telah berlaku dari sejak dahulu sehingga sekarang. Kenapa? Kerana sejarahlah yang akan memberi pengalaman dan juga Membina jati diri. membina jati diri untuk Baik. kita semua sebagai rakyat Malaysia. Baik, itu dia. Semangat Saya bila patriotik dengar tu. Puan cakap tu saya rasa berkobar-kobar Puan. Ya. Kan kita ambil pengajaran, kita ambil pengalaman daripada pejuang-pejuang terdahulu. Ya, yang kita dinyatakan ramai dalam tokoh-tokoh yang terdahulu yang sepatutnya kita tahu. Kita Baik. faham apa Perjuangan yang telah mereka. dilalui oleh mereka sebelum Baik ini. Puan, bila sebut pejuang terdahulu, saya kena percaya pejuang-pejuang masa hadapan yang sedang menonton pada ketika ini akan menjadi tonggak kestabilan negara kita. Semuanya sedang kobar-kobar dan juga berdebar-debar ni untuk peperiksaan mata pelajaran sejarah ni Puan. Mungkin kita nak teruskan Puan untuk KSSM, format yang baharu seperti yang Puan sebut sebentar tadi, Kurikulum Standard Sekolah Menengah Puan. Ya, kita akan teruskan dengan matlamat mata pelajaran KSSM sejarah ya Azhar. Baik. Matlamat mata pelajaran KSSM sejarah ini boleh dirujuk di dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran atau DSKP Kurikulum Standard Sekolah Menengah atau KSSM bagi tingkatan 4 dan 5 yang Baik. telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada bulan September 2018 lagi
Jadi di dalam DSKP ini dia terkandung matlamat mata pelajaran sejarah. Baik. Azhar, kita tengok apakah matlamat bagi mata pelajaran sejarah ini. Baik, Puan. Okey, antaranya matlamat mata pelajaran sejarah ialah supaya bukan sekadar murid kita, tapi kita semua lebih tahu dan faham mengenai masyarakat Malaysia, negara dan dunia. Baik. Serta tahu dan faham juga tentang masyarakat, negara dan dunia. Selain itu dapat memperkukuhkan identiti diri serta semangat setia negara sebagai kita ni, sebagai warga negara Malaysia yang menjadi rakyat yang peka sejarah. Dan akhirnya ini akan dapat mewujudkan semangat perpaduan, perasaan kekitaan dan kesedaran kebangsaan. Baik, Di samping memperkukuhkan perasaan cinta akan negara kita, Azhar. Baik, Puan. Itu ialah matlamat bagi mata pelajaran KSSM sejarah yang terkandung di dalam DSKP. Baik, Puan. Baik, Puan. Seterusnya, Puan. Baiklah, seterusnya. Okey, kita pergi kepada objektif mata pelajaran KSSM sejarah. Baik. Dan tadi kalau kita dah tahu berkenaan dengan matlamat mata pelajaran sejarah, saya kena percaya menjawab persoalan kita tadi, kenapa pentingnya belajar sejarah ini melalui penerangan berkenaan dengan matlamat sebentar tadi. Dan kita nak tahu berkenaan dengan objektifnya, Puan. Silakan. Ya, kita dah tahu matlamat. Sekarang kita kena tahu objektif pula. Baik. Apakah objektif bagi mata pelajaran sejarah? Ya. Kita ada banyak objektif di sini. Ada 10 objektif bagi mata pelajaran sejarah. Iaitu antaranya ialah untuk memastikan murid kita dapat menyatakan kepentingan sejarah dalam kehidupan seharian kita. Baik. Dengan mengambil iktibar dalam peristiwa sejarah yang berlaku di negara kita sebelum ini. Selain daripada itu, antara objektif lain ialah untuk menerangkan kepentingan dan mengamalkan semangat perpaduan dalam usaha pembangunan dan kemajuan negara. Baik. Seterusnya, kita ingin melihat murid kita dapat mengaplikasikan kita ingin melihat bagaimana murid kita dapat menjelaskan pencapaian dan kemajuan negara. Baik. Dalam melahirkan murid yang mampu bersaing di peringkat global. Ya, Puan. Seterusnya, kita akan melihat bagaimana murid kita mengaplikasikan kemahiran pemikiran sejarah di kalangan murid melalui proses PDP yang berlangsung, serta dapat memahami peristiwa sejarah yang telah berlaku. Okey, selain daripada itu, murid juga diharap dapat menghuraikan usaha dan sumbangan tokoh-tokoh tanah air kita dalam memperjuang dan mempertahankan kedaulatan negara. Baik. Seterusnya, kita ingin melihat bagaimana murid kita juga mampu menghuraikan perkembangan sejarah masyarakat dan negara bagi membina jati diri. Selain daripada itu lagi, kita ingin melihat bagaimana proses menilai kepentingan dan peranan kepelbagaian kaum serta etnik dalam pembentukan negara bangsa kita. Okey. Objektif seterusnya ialah yang ke-8, iaitu untuk mengaplikasikan dan meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi melalui fakta sejarah yang tepat. Baik. Di samping membina minat terhadap sejarah sebagai satu disiplin ilmu yang dinamik dan juga membina semangat patriotisme dalam mempertahankan kedaulatan negara. Baik, kita tahu berkenaan dengan objektif mata pelajaran sejarah di Puan ya. Ini untuk fokus kepada KSSM ataupun format yang baru, kurikulum standard sekolah menengah. Dan mungkin Puan, saya difahamkan Puan ada nak ceritakan juga berkenaan dengan konstruknya Puan. Oh, okey. Azhar,
saya rasa kan macam ni lah. Saya akan masuk konstruk sekejap lagi. Kita tinggalkan sekejap surprise. Baik. Sebabnya sebelum kita cerita pasal konstruk, kita kena tahu dulu tentang objektif pentaksiran. Baik puan. Okey, kalau kita tak tahu objektif, macam mana kita nak buat konstruk? Baik. Jadinya kita dah tahu tentang matlamat, kita dah tahu tentang objektif mata pelajaran. Jadi di sini bila kita dah kupas objektif dan matlamat di dalam DSKP tersebut, maka kita binalah objektif pentaksiran. Baik. Bagaimana dapat objektif pentaksiran tadi? Macam puan sebut tadi berdasarkan matlamat dan juga objektif ya puan ya? Ya. Objektif pentaksiran ni dibina berdasarkan matlamat dan juga objektif mata pelajaran yang terkandung di dalam DSKP. Baik. Jadi kita dah kupas-kupas, kita dah analisis semua, kita dapat terhasillah 3 objektif pentaksiran bagi mata pelajaran sejarah KSSM yang baru ini. Baiklah. Objektif pentaksiran bagi mata pelajaran sejarah ialah kita ingin melihat bagaimana murid menguasai pengetahuan dan kefahaman tentang kepentingan sejarah dalam kehidupan seharian kita serta fakta-fakta yang berkaitan. Seterusnya, keupayaan murid dalam mengaplikasi kemahiran pemikiran sejarah. Contohnya, dia menghuraikan fakta-fakta sejarah. Dan akhir sekali ialah keupayaan murid dalam menjana idea berdasarkan fakta sejarah yang dipelajari. Baik. Itu dari sudut objektif pentaksiran je puan ya? Ya, objektif pentaksiran. Baik. Baik Azhar. Sekarang kita pergi kepada konstruk yang ditaksir yang Azhar tanya tadi ya. Ini ialah konstruk yang ditaksir. Baik. Dan kalau kita tengok puan tadi dari sudut objektif pentaksiran adalah seperti yang puan nyatakan bergantung ataupun diambil daripada objektif mata pelajaran dan juga matlamat mata pelajaran itu sendiri puan ya? Ya, saya. Baik. Bagaimana pula dengan konstruknya puan? Okey, di sini ada konstruk ialah satu bentuk yang berbentuk konkret ataupun abstrak ya. Baik. Di sini kita menggunakan konstruk dalam bentuk abstrak di mana sesuatu yang kita tak dapat dilihat yang menggunakan pengetahuan kita. Okey, konstruk yang ditaksir ada mengetahui dan memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Baik. Jadi 5 konstruk yang ditaksir puan ya. Dan saya nampak untuk 5 ni tak ada pula hafal puan. Tak ada menghafalkan. Itu yang saya duduk silap puan. Betul. Saya ingatkan fakta sejarah ni perlu dihafal. Rupanya bila hafal kita lagi pening puan. Ya, betul. Perlu faham macam yang puan sebut tadi dan juga kita tahu. Baik, kita dah tahu berkenaan dengan objektif matlamat mata pelajaran sejarah itu sendiri, objektif pentaksiran dan juga konstruk yang ditaksir untuk mata pelajaran sejarah ni dalam format baharu KSSM ataupun kita kata sebagai kurikulum standard sekolah menengah. Dan puan, kita nak berhenti rehat seketika puan. Ya, boleh. Anda semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan format baharu mata pelajaran sejarah untuk KSSM, kurikulum standard sekolah menengah ni, yang mana tadi kita tahu berkenaan dengan matlamatnya, objektifnya, objektif pentaksiran dan juga konstruk yang nak ditaksir dalam mata pelajaran yang sedang kita bincang dan juga kita nak dengar penerangan daripada 2 tetamu istimewa kita. Kita ada Puan Azlina dan juga Puan Hazlinas. Baik, tadi kita dah bersama dengan Puan Hazlinas untuk objektifnya apa semua kan. Mungkin Puan Azlina, bagaimana ni murid-murid semua dah berdebar-debar ni dari sudut soalannya, banyak ke perubahan ni puan? Silakan. Baik Azhar, terima kasih. Saya akan menerangkan tentang format instrumen peperiksaan ya untuk SPM 2021. Baik, dalam peperiksaan SPM 2021 ini ya, kita ada instrumen peperiksaannya sekarang ni ada hanya 2 kertas, iaitu kertas 1 dan kertas 2. Baik. Okey, untuk kertas 1 ini Azhar terdiri daripada soalan item objektif aneka pilihan dan kertas 2 pula adalah ujian bertulis item yang berbentuk subjektif. Kedua-dua ini membawa markah 140 markah. Oh, okey. Okey. Baik. Okey. Jadi ramai yang bertanya, ya, ada kenapa kertas 3 dah tak ada? Ya. Dia macam mana nak bantu pelajar nak lulus ni? Okey, sebenarnya ya, kenapa kertas 3 tak ada? Kerana
apa hasrat kita nak tanya dalam kertas 3 itu telah ada. Soalannya telah ditanya di dalam kertas 2 ini, Azhar. Oh, okey. Dalam soal contohnya saya bagi penerangan pada bahagian kertas 2 ini yang terdiri pada 2 bahagian. Ya, kertas bahagian A dan kertas bahagian B. Baik. Bahagian A ini ada 4 soalan yang mana murid wajib jawab kesemuanya. Baik. Dan daripada bahagian A ini ada setiap soalan memberi 4 markah. Jadi murid boleh mendapatkan 16 markah di situ. Manakala untuk bahagian B ni murid wajib menjawab 3 soalan. Baik. Dan setiap satu soalan ni pada bahagian ceraian C tu membawa 8 markah. Jadi di situ pun sudah ada 24 markah. Baik. Ya, itulah. Kenapa kita kata tidak ada alasan untuk tidak lulus sejarah, ya Azhar? Baik. Jadi kalau dari satu sudut puan sebenarnya dah mungkin sedikit memudahkan murid-murid kerana soalannya dikurangkan. Ya. Walaupun kita kata seperti yang puan nyatakan sebentar tadi, walaupun soalan kertas 3 tadi dah dimasukkan ke dalam kertas 2 puan ya? Ya, betul. Jadi itu bukan alasan, macam puan saya sangat suka perkataan tu, itu bukan alasan untuk kita tidak berjaya. Ya, Itu betul. dia. Baik puan, kita nak teruskan puan. Okey, baiklah. Saya akan teruskan kepada kertas 1. Ya, kertas 1 ini merupakan kertas yang mengandungi soalan objektif aneka pilihan yang Baik. mana murid perlu jawab semua. Okey, yang membawa kepada 40 markah. Kerana ada 40 item, setiap satu membawa 1 markah. Baik. Yang mana murid perlu menjawab dalam masa 1 jam. Untuk kertas 1 ni puan. Kertas 1. Baik. Ya. Okey, seterusnya ini ialah contoh bagi contoh soalan objektif aneka pilihan kertas 1. Baik. Ya, kita akan ada soalan berbentuk bergambar yang merupakan stimulus ini memberi rangsangan kepada pelajar. Baik. Untuk mengingat kembali apa yang telah dipelajari. Ya. Ya, ini di dalam tingkatan 4 ya, bab 1 ya, kepentingan alat kebesaran. Jadi murid tengok gambar ini, dia boleh ingat balik, recall balik apa yang dia telah belajar di sekolah. Baik. Okey. Seterusnya, boleh juga contoh soalan objektif aneka pilihan berbentuk pasangan begini. Ya, yang sini diberi 2 tugas pembesar, iaitu bendahara dan temenggung. Baik. Jadi murid perlu menganalisis mana tugas pembesar yang betul pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Baik puan. Okey, contoh yang seterusnya ini diberi pernyataan. Diberi pernyataan tentang sistem raja berperlembagaan. Baik. Kemudian murid perlu mencari jawapan manakah yang dapat mewujudkan kestabilan kemakmuran negara ini. Bagaimana sistem tersebut dapat mewujudkannya, dan murid membuat pilihan, aneka pilihan ini sama ada 1 dan 2, 1 dan 4, 2 dan 3 atau 3 dan 4. Okey murid, boleh Azhar? Boleh puan. Maksudnya ada pelbagai jenis soalan dan kalau puan saya lihat daripada apa yang puan sampaikan sebentar tadi, dari sudut pemarkahannya puan, adakah masih mengekalkan satu soalan 1 markah ataupun dari sudut pemarkahannya berbeza berbanding sebelumnya puan? Untuk kertas 1 ni Azhar, 1 markah membawa 1 soalan. Jadi ada 40 soalan yang membawa 40 markah. Baik, untuk kertas 1. Ya, untuk kertas 1. Baik, jadi itu dia anda semua. Kalau kita tengok untuk kertas 1 ni dah diberikan jawapan sebenarnya puan ya. Cuma tinggal sama ada kita fokus ataupun tidak dalam nak loretkan di kertas jawapan itu, jawapan yang sebenar ataupun sebaliknya. Okey puan, sebelum ini selepas ini saya nak tahu berkenaan dengan tadi puan ada sebut ada perbezaan dari sudut kertas 2 juga, dan kita nak tahu berkenaan dengan apakah perbezaannya, adakah soalannya sedikit sukar ataupun lebih kurang sama dengan yang sebelumnya. Jadi anda semua jangan ke mana-mana, kita akan bersama selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah tahu untuk kertas 1 mata pelajaran sejarah untuk format baru ni, kita tengok tadi puan yang mana ada aneka soalan, ada gambar, ada sudut gambar rajah, ada bentuk jadual dan juga ada diberi pernyataan puan
yang mana tinggal murid-murid perlu suai padankan ataupun memastikan jawapan yang diloretkan adalah jawapan yang benar-benar betul. Itu dia. Baik, saya kira dah percaya untuk peperiksaan SPM kertas 1 ni, mungkin murid-murid semua dah bersedia dari sudut pemahaman mereka. Cuma yang mungkin sedikit merunsingkan untuk kertas 2 ni puan, sebab mungkin ada yang perlu ditulis balik faktanya kan, bukan lagi loretan. So bagaimana puan untuk kertas 2 ni puan? Okey Azhar, saya faham ya, ramai murid di luar sana yang risau tentang kertas 2 sejarah ni ya. Okey, jangan bimbang. Kita tengok pada format dia dulu ya. Pada bahagian A ini, kertas 2 ni terdiri daripada 2 bahagian ya. Bahagian A dan juga bahagian B. Untuk bahagian A ni, jenis item ni ialah respon terhad yang mana murid perlu menjawab 4 soalan kesemuanya. Setiap satu soalan membawa 10 markah dan masa dicadangkan ialah 1 jam. Baik. Ya, dan ini membawa 40 markah. Okey. Untuk bahagian B pula, ya, itemnya ialah respon terhad. Baik. Dan respon terbuka. Ada 5 soalan yang mana murid perlu memilih 3 sahaja. Okey. Oh, okey. Okey, dicadangkan masa di sini adalah 1 jam 30 minit. Baik. Setiap satu soalan itu membawa 20 markah. Jadi murid menjawab 3 soalan 60 markah keseluruhannya. Baik puan, maafkan saya mencela puan. Kalau sebelum ini, soalan-soalan yang sebelum ini kita tahu untuk soalan kertas 2 bahagian B ada 7 soalan. Ya. Kalau kita tengok kenapa puan dari sudut sebelum format yang baharu ada 3 kertas soalan untuk mata pelajaran sejarah dipendekkan ataupun dikurangkan menjadi 2 kertas. Manakala dalam kertas bahagian B ni pula daripada 7 soalan jadi 5 soalan pula puan. Okey, ni kerana ya Azhar, dalam KSSM ini untuk tingkatan 4 dan 5 murid hanya belajar mempunyai kita hanya mengetahui sekarang ni 2 tema saja. Baik. Ya, dan daripada 2 tema itu subtopik atau subtemanya juga ada 7. Baik. Jadi sebab itu soalan kita nampak macam kurang tapi sebenarnya ia telah mencakupi apa yang ditanya dalam DSKP itu. Itu dia. Mungkin ada yang beranggapan puan dekat rumah, alah 5 soalan senang lah, dah lah kurang, paper pun kurang kan. Tapi sebenarnya tak juga puan Ya, sebab dulu pun murid jawab 3 soalan juga. Jadi walaupun dikurangkan, belum betul-betul pasti anda semua boleh jawab kalau tidak mengulang kaji. Ya, betul. Itu yang penting. Baik, kita nak teruskan puan. Okey, seterusnya okey, dalam kertas saya bagi contoh soalan ya, dalam kertas 2 pada bahagian A ini. Baik. Dia mengandungi 3 soalan, ada mengandungi 3 soalan yang ada 4 ceraian. Baik. A, B, C dan D itu. Ya, biasanya soalan jawapan ceraian A, B dan atau C itu biasanya boleh didapati daripada buku teks. Baik. Manakala jawapan ceraian C, jika ceraian itu sehingga C memerlukan murid memberi pendapat atau pandangan, dan jika ada jawapan ceraian D, ya, soalan D itu adalah murid memberi pendapat dan pandangan atau cadangan. Baik. Ditanya perkara begini ya. Baik. Okey, saya sertakan bersama sini soalan contoh bagi kertas 2 bahagian A. Untuk contoh soalan contoh kertas 2 bahagian A, soalan bertanya, selepas pembentukan Malaysia, pelbagai cabaran dihadapi oleh negara kita. Nyatakan 2 cabaran dalaman yang dihadapi oleh negara selepas pembentukan Malaysia. Ya. Okey, ini adalah bab 6 tingkatan 5 ya. Murid perlu menyatakan 2 cabaran. Ya, jawapan hendaklah dalam bentuk penyataan, nyatakan itu secara ringkas. Baik. Okey. Adakah cukup sekadar kalau murid-murid sekadar meletakkan isi sahaja tanpa huraian? Ya, betul Azhar. Okey, baik. Okey. Baik puan. Untuk soalan seterusnya B, bagaimanakah kerajaan mengatasi cabaran tersebut? Baik. Markah diberi ialah 4 markah. Okey. Jadi bagaimana kerajaan mengatasi ialah cara. Murid boleh memberi 2 cara beserta dengan huraian. Okey. Okey, jadi 2 markah untuk cara, 2 markah untuk huraian, cukup 4 markah. Baik, sebagai contoh puan, mungkin ada murid yang tidak menulis 2 isi tetapi disertakan 4 isi dalam jawapan tersebut tetapi tidak dinyatakan huraian. Adakah berpeluang untuk dapat 4 markah juga ataupun sebaliknya puan? Seboleh-bolehnya, ya, cubalah memberikan huraian itu. Okey. Ya, itu mungkin menunjukkan kefahaman mereka kot kan. Okey, baik, faham puan. Alright.
Okey, seterusnya adalah soalan C ni. Tadi yang saya sebutkan tadi ya. Soalan mungkin berbentuk pandangan atau pendapat. Baik. Ya, pada pandangan anda, berjayakah kerajaan mengatasi cabaran tersebut? Beri alasan anda. Ini adalah soalan menilai. Ya. Okey, jadi pertamanya murid perlu menulis pandangan dulu. Nyatakan dulu pandangan. Ya, berjaya atau tidak. Ada satu markah untuk di situ ya Azhar. Baik. Bila dia nyatakan tentang pandangan, kemudian 3 lagi tu ya, beri alasan. Untuk 3 markah lagi tu beri alasan anda. Tak perlu 3 alasan. 1 alasan berserta dengan huraian. Okey. Menunjukkan pemahaman pelajar tentang soalan ini. Baik. Boleh? Jadi mungkin adakah ini dikira sebagai soalan kebat, cikgu? Soalan ini berbentuk respon terbuka. Respon terbuka. Ya. Baik. Okey, so kita tahu untuk kertas soalan 2 bahagian A. Dan mungkin kita nak teruskan, Puan? Ya, kita teruskan kepada bahagian B ya. Baik. Untuk bahagian B, ada 3 ceraian soalan. Setiap satu soalan tu biasanya ada 3 ceraian, iaitu A, B dan C. Ya. Bagi ceraian C, biasanya terdapat 2 soalan yang jawapannya sebahagian daripadanya terdapat dalam bahan rangsangan. Baik. Kita bagi bahan rangsangan dan jawapan boleh didapat daripada situ. Okey? Dan jawapan A dan B itu biasanya boleh didapati daripada buku teks. Baik. Seterusnya, bagi ceraian C, bagi 3 soalan lain dijawab berdasarkan pandangan. Baik. Atau pendapat dan kemahiran kognitif murid itu sendiri. Okey. Kita tengok pada soalan nanti, kita nak beritahu bahawa bagaimana perkara ini boleh membantu murid. Baik. Okey. Kita tengok pada soalan. Selepas pembentukan Malaysia, ya, pelbagai cabaran dihadapi oleh negara kita. Baik. Okey, dipecahannya pada 3, A, B dan C. A, jelaskan 3 cabaran dalaman yang dihadapi oleh Malaysia. 6 markah. Baik. Okey, di sini pelajar perlu jelaskan, beri 3 cabaran itu bersama dengan huraian. 3 fakta cabaran, kemudian sertakan bersama huraian. Baik, Puan. Maafkan saya mencela sikit, Puan. Untuk soalan A ni, Puan, selalu kalau kita tengok soalan-soalan yang berbentuk, setakat yang saya faham, kalau soalan yang nyatakan ataupun jelaskan 3 cabaran, kebiasaannya akan ada 3 markah. Menunjukkan 1 markah untuk satu poin ataupun satu isi yang diberi. Tapi kalau di sini 3, jelaskan 3 tetapi diberi 6 markah, Puan. Kenapa tu, Puan? Itu perbezaan dalam KSSM ya Azhar ya. Ya. Jelaskan 3 cabaran, maknanya murid perlu menyatakan 3 cabaran dan bersama cabaran itu murid perlu menghuraikan cabaran itu untuk dapatkan 6 markah. Baik. Okey. 3 bukan sekadar 3 isi sahaja tetapi perlu dihurai. Perlu dihurai. Isi tersebut. Baik. Alright, seterusnya terangkan usaha kerajaan untuk mengatasi cabaran tersebut. 6 markah. Di sini juga pelajar perlu menerangkan usaha kerajaan. Ini kedua-dua ini didapati dari pembelajaran di dalam bab 6 tingkatan 5 ya Azhar yang mereka dah belajar di buku teks. Okey. Begitu juga, seterusnya pada C ini, petikan berikut berkaitan dengan pemisahan Singapura. Baik. Ya, daripada Malaysia. Ini yang saya katakan tadi ya. Yang mana bahagian C ini diberikan satu petikan. Baik. Yang mana daripada petikan ini membantu murid mendapatkan jawapan sebenarnya Azhar. Oh, okey. Ya. Contoh ini satu petikan ni, jelaskan maklumat yang anda perolehi daripada petikan tersebut. Baik. Ya, markah diberi ialah 8. Baik. So sekiranya murid dapat menyatakan maklumat yang ada sini hanya disebut 4 saja. Dia tulis 4 saja, dia dah dapat 4 markah. Baik. Segalanya ada di sini. Segalanya ada di petikan itu. Yang perlu murid-murid perlu bagi perhatian, cikgu ya. Dan kalau kita tengok tadi petikan tadi walaupun panjang tapi markahnya juga banyak, 8 markah kalau berjaya mengeluarkan isi-isi penting yang terdapat dalam petikan tersebut. Baik, kejap lagi saya nak tahu daripada Puan Hazlinas lah. Berkenaan dengan bagaimana sebenarnya persediaan murid yang perlu mereka lakukan ataupun persediaan yang perlu mereka buat dalam nak menghadapi peperiksaan SPM 2021 ni, Puan. Mungkin kalau kita tengok sebelum ni berbeza sikitlah murid-murid yang calon-calon SPM kita yang sebelum ini dengan yang sekarang ini, sebab situasinya berbeza dari sudut formatnya, malah dari sudut situasi keadaan sekeliling dalam fasa kita berdepan pandemik ni, Puan, kan. Okey, sekejap lagi boleh Puan? Boleh Azhar. Okey, so anda semua jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan format baharu soalan mata pelajaran sejarah bagi KSSM, Kurikulum Standard Sekolah Menengah. Nampak kalau kita tengok tadi tidaklah terlalu banyak perbezaannya, tetapi dari sudut soalan lah kan. Mungkin pemarkahannya ada berbeza juga dan soalannya juga tadi ada berbeza sikit jugalah. Pengurangan dari sudut tidak ada kertas 3 dan juga soalan B, bahagian B tadi saya ingat ada 7 daripada 7 jadi 5 soalan untuk murid-murid teruskan perjuangan dalam SPM 2021 ini. Tadi saya dah tinggalkan satu soalan untuk Puan Hazlinas. Murid-murid dah tahu berkenaan dengan format untuk soalan mata pelajaran sejarah Puan. Ada yang mungkin kata okey, tak apa, kacang je ni, saya boleh buat, dia ingat, dia bukan hafal lah, dia dah faham. Tapi ada juga murid yang berdebar-debar ni Puan. Alamak, risaulah dari sudut persediaan mereka Puan. Bagaimana kalau menurut Puan sendiri? Baiklah, antara persediaan awal yang perlu murid buatlah yang dicadangkan ialah pertama sekali murid dapatkan penerangan daripada guru terlebih dahulu. Dapatkan penerangan tentang kandungan mata pelajaran, tentang tentang tajuk yang diajar, tentang fokus mata pelajaran tersebut. Lepas tu kita study tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku, tentang fakta sejarah yang perlu diketahui dan difahami terlebih dahulu. Bila dah dapat penerangan tentang itu, seterusnya dapatkan juga penerangan tentang format. Sebab mulai tahun ini kita akan mula dengan format baharu. Jadi kena faham dulu format baharu ni macam mana. Kenal pasti jenis-jenis contoh soalan yang akan dikemukakan dalam peperiksaan nanti. Baik. Jadi bila dah tahu, dah faham peristiwa dan fakta sejarah yang patut diberikan penekanan dalam di SKP, tingkatan 4 dan 5 tu insya-Allah ini sangat membantu murid nanti selain daripada itu juga Azhar, murid perlu mahir mengaitkan fakta sejarah yang telah dipelajari semasa di menengah rendah juga dengan fakta sejarah yang dipelajari semasa di tingkatan 4 dan 5 juga. Baik. Dan seterusnya murid perlu memperbanyakkan ulang kaji dan latihan menjawab pelbagai bentuk soalan dengan bimbingan guru dan juga melalui perbincangan dengan rakan-rakan. Waktu peperiksaan tu nanti kena alert dengan rangsangan yang diberikan. Contohnya stimulus, gambar-gambar yang berkaitan yang diberikan. Jadi murid kena peka dengan kesemua bahan rangsangan yang diberikan. Okey, baik Puan. Dan kalau kita tengok Puan, dari sudut saya teringat bila Puan sebut banyakkan latihan waktu zaman belajar dulu Puan. Saya teringat waktu di kelas apa yang kami pernah dan juga selalu lakukan adalah kita buat dalam bentuk games ataupun permainan Puan. Contoh macam kawan seorang dekat sini, seorang dekat sana, and then kita main game lah, main teka-teki. So tapi setiap seorang tu sediakan hadiah masing-masing untuk dibagi kepada siapa yang boleh jawab. Kita pun boleh juga Puan kan? Boleh sangat Azhar, boleh. Ini semua akan membantu proses pembelajaran sebenarnya. Jadi mungkin dengan cara sebegini murid akan membantu proses kognitif murid dengan lebih cepat tahu dan faham tentang apa yang dipelajari tersebut. Baik, itu dia. Jadi gunalah apa cara sekalipun, yang penting adalah kita terus usaha untuk menguasai sejarah. Macam tadi Puan Azlina ada nyatakan juga dan juga Puan Azlina ada sebut juga yang mana sejarah bukan semata-mata mata pelajaran tetapi dia adalah kehidupan. Kerana kita belajar daripada sejarah untuk meminimumkan ataupun mengurangkan kadar kesilapan ataupun kesalahan yang kita lakukan di masa akan datang. Okey, baik Puan. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan persediaan. Ada juga murid-murid. Saya pun selalu juga waktu kecil dululah kan kita punya format kan akan berubah dari semasa ke semasa. Ada yang tertanya, tak boleh ke Puan kalau format kita ni tak berubah? Dia stay je, maintain je. Okey Azhar, sebenarnya kenapa format ni berubah? Kerana kita mengikut kehendak BPK, bahagian perkembangan kurikulum yang
Jadi apabila bahagian perkembangan kurikulum memperkenalkan KSSM, jadi begitu juga format pentaksiran juga perlu selari dengan selari dengan DSKP kehendak BPK. Selain daripada itu, kita faham Azhar dunia berubah. Pelajar juga berubah. Jadi kalau kita tak buat perubahan, jadi yalah, kita akan lahirkan pelajar yang statik sama saja zaman berzaman. Tiada perubahan, tiada pembaharuan. Baik, saya suka dengan apa yang Puan Hazlina sebut sebentar tadi. Dunia berubah dan perubahan format yang berlaku ini seiring dengan perubahan yang kita lalui lah Puan dia. Ya, betul. Oh, okey. Jadi kalau kita tengok persoalan perubahan sebenarnya mungkin bukan isunya sebenarnya. Ya, betul. Cuma tinggal pengisian yang diterapkan. Kalau saya lihat pengisian yang diterapkan dalam mata pelajaran sejarah tetap sama, tetap begitu. Yang penting adalah perlu kita faham dan juga perlu kita kuasai mata pelajaran sejarah. Macam tadi Puan nyatakanlah, saya pun baru tahu juga sebenarnya kalau tak lulus sejarah, anda tak boleh dapat ataupun tak boleh bawa pulang sijil pelajaran Malaysia SPM. Ya, betul. Itu dia. Dan kalau kita tengok Puan dari sudut mata pelajaran sejarah, mungkin ada tak Puan dari sudut tips ataupun mungkin panduan untuk murid-murid dari sudut nak menguasai? Kalau kita tengok dalam mata pelajaran sejarah ni, dia banyak terkait dengan fakta. Contohnya dengan tarikh-tarikh tertentu yang tak boleh diubah. Maksudnya memang begitu. Contohnya kalau kita kata Mac 1957, mesti Mac 1957. So bagaimana Puan? Mungkin tips sikitlah dari sudut murid-murid nak menguasai dari sudut fakta-fakta yang tak boleh diubah dan juga istilah murid-murid ni tak boleh goreng lah kata-kata. Sebenarnya murid-murid dalam memahami sejarah ni yang penting sekali adalah memahami cerita sejarah itu. Sebab dan akibat, iktibarnya. Bila kita faham cerita, maka secara automatiknya juga kita boleh ingat tahunnya. Bukanlah kita nak perlu ingat semua tarikh tu secara detail, tapi bila kita dah biasa dengan ceritanya, kita faham tentang keadaan dan apa yang berlakunya, dia akan datang. Oh, saya pernah baca tahun ini tak mungkin berlaku. Tahun ini berlaku Merdeka 1957. Jadi jangan terlalu stres nak ingat tahun, nak ingat tarikh, tetapi fahamkan ceritanya, iktibarnya, peristiwanya dan dia akan datang dengan sendirinya nanti. Itu dia. Bila Puan sebut macam tu, saya membayangkan ataupun menggambarkan bila kita membaca cerita-cerita dalam sejarah, ini kita ibaratkan ataupun kita bayangkan seperti kita tengah tengok filem ataupun cerita lah Puan ya. Ya, betul. Kalau cerita drama hari ini kita boleh sebut satu persatu. Dan kalau kita tengok dalam sejarah ni banyak dari sudut aksinya, ada juga dari sudut sentimentalnya, cerita-cerita yang mungkin menyentuh hati kita, bagaimana pejuang-pejuang terdahulu dalam nak memerdekakan negara kita, semua benda terkait ataupun ada dalam sejarah ini. Dan saya kena percaya ini salah satu orang kata peluang ataupun ruang untuk kita semua, bukan anda sahaja murid-murid, tetapi kita semua berpeluang mendalami sejarah. Saya pun melalui perkara yang sama waktu muda-muda dulu dan sampai sekarang kita perlu menghayati sejarah itu lagi. Betul. Dan mungkin orang kata apa sebagai rumusan terhadap apa yang kita bincangkan, apa yang kita borakkan ataupun apa yang telah kita perjelaskan kepada murid-murid di luar sana berkenaan dengan format baharu mata pelajaran sejarah. Mungkin kita mulakan dengan Puan Hazlina, silakan. Baiklah. Akhir sekali saya amat berharap supaya senang cerita sejarah tak boleh diubah. Kita tak mampu buat apa. Jadi untuk kita tahu dan faham dan sentiasa ingat dengan sejarah kita kena kenal pasti siapa, mengapa, bagaimana, bila, di mana. Ingat kesemua puan-puan ini dan insya-Allah kita akan mampu menghuraikan dengan lebih terperinci tentang sejarah-sejarah yang telah berlaku di dalam negara kita, yang dipelajari di dalam proses PDPR juga ya. Jadi itulah serba sedikit yang dapat kami kongsikan bersama pada hari ini tentang format baharu mata pelajaran sejarah yang akan dimulakan mulai tahun 2021 ini Azhar. Untuk mendapatkan maklumat lanjut berkaitan format baharu mata pelajaran sejarah, sila layari laman sesawang Lembaga Peperiksaan di
lp.moi.gov.my. Baik, itu dia untuk tahu dengan lebih terperinci berkenaan dengan format pentaksiran untuk format yang baru seperti yang Puan nyatakan tadi, boleh layari di lp.moi.gov.my. Dan mungkin Puan Azlina sebagai rumusannya, Puan, silakan. Okey, sebagai rumusannya, saya tegaskan sekali lagi kepada murid-murid di rumah sana, jangan bimbang, jangan takut untuk menghadapi peperiksaan SPM 2021 walaupun ia format baru, kerana insya-Allah dengan apa yang telah murid-murid usahakan sepanjang 2 tahun di menengah atas ini, ia dapat membantu murid untuk lulus sejarah. Yang pasti macam yang saya terangkan tadi, murid-murid, jawablah ke semua soalan. Baik. Cuba menjawab dengan sebaik mungkin. Dan kita pun dah bincang tadi untuk soalan respon terbuka pada bahagian C itu seharusnya dapat membantu murid. Jadi jangan bimbang, jangan beri alasan kerana tiada kertas 3, sebaliknya berusahalah dengan kertas peperiksaan yang ada kerana ianya telah direka, telah dibentuk dengan mengambil kira pelbagai aspek. Itu je Azhar ya. Baik. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Puan Azlina Mat Isa dan juga Puan Hazlina Hanafi selaku pegawai Lembaga Peperiksaan Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia yang bersama dengan kita pada hari ini untuk menerangkan berkenaan dengan format baharu untuk mata pelajaran sejarah KSSM, Kurikulum Standard Sekolah Menengah. Dan kepada murid-murid di rumah, jangan jadikan sejarah sebagai mata pelajaran, jadikan sejarah sebagai kehidupan untuk minimumkan kesalahan, tingkatkan kekuatan. Sampai berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika. Assalamualaikum dan salam sejahtera.